Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Okay, Alhamdulillah pagi ini pagi Khamis. Kita teruskan dengan pelajaran kita bab pemasaran. Okay. Minggu lepas cikgu dah terangkan berkaitan dengan iklan. Beberapa iklan cikgu dah tunjukkan kepada kamu berdasarkan kepada syarikat-syarikat ataupun institusi-institusi yang telah berjaya membuat pemasaran, membuat iklan dan akhirnya bisnes mereka telah berkembang daripada satu negara ke satu negara yang lain. Okey, hari ini kita nak teruskan dengan pemasaran kita. Kita nak tengok tentang satu lagi perkara iaitu jenama produk yang kita akan keluarkan. Okey. Kita kena reka satu produk yang belum lagi ada di pasaran tetapi menggunakan kreativiti ataupun idea-idea baru. Tak kiralah dalam bentuk apa sekalipun, sama ada dalam bentuk alat-alat, dalam bentuk barang, dalam bentuk perkhidmatan, dalam bentuk makanan. Ini cikgu nak terangkan tentang makanan. Okey. Mari kita tengok satu. Okey, jenama ni, jenama produk, kita boleh, yang pertama sekali, idea kamu nak buat benda apa. Katakan nak buat makanan. Makanan tu adalah makanan yang belum lagi dijual di pasaran. Okay, contohnya, minggu lepas cikgu dah tunjukkan kepada kamu donat Big Apple tu yang ada di Tesco Alustaq. Okay, dia renovate, dia buat inovasi, dia ubah suai donat biasa tu yang letak gula saja, diubah diletakkan macam-macam lah, badam lah, koko lah, apa benda mereka letakkan dan dijual dengan harga yang begitu mahal. Hari ni cikgu nak kamu reka satu makanan yang belum lagi dipasarkan dan kamu cuba buat. Kamu cuba generate, cuba buat satu jenama makanan, lepas tu kamu namakan makanan tu jenama kamu dan kamu iklankan dalam tak kira apa pun, viralkan dia dalam media sosial dan kita akan diketahui produk yang kita keluarkan. Okay. Kalau mengikut dalam nota ni, jenama produk ni ada 4 jenis. Yang pertama bentuk nama, bentuk cap dagangan bercirikan perseorangan. Dan yang keempat jenama bentuk cap dagangan. Okay. Yang pertama ada 4 jenis: bentuk nama, brand, bentuk cap, trademark dia, bentuk cap dagangan bercirikan perseorangan, trade character. Okey, jenama bentuk cap dagangan dilindungi undang-undang. Okey, cap dagangan dan jenama perlu daftarkan. Okey, yang ini untuk mengelakkan barang kita diciplak. Okey, yang ini ada 4 jenis jenama ataupun produk. Okey. Cikgu nak hari ini kita tengok dari segi makanan. Kita tengok video ni. Video ni. Cuba tengok video ni. Okay. Cuba tengok video dia. Hai, saya Persib
Cynthia, balik lagi di Food Professor Class. Kali ini saya akan memberitahukan informasi ke kalian cara memasak selayaknya sebagai seorang chef profesional. Ayo kita langsung saja. Jika kalian ingin bisa melakukan trik dan tips sebagai seorang chef yang profesional, yang pertama kalian persiapkan adalah kitchen preparation, yaitu alat bedah seorang chef. Tenang, peralatan yang kalian punya tidak semestinya selengkap seperti chef profesional loh. Peralatan yang ada di rumah pun juga bisa kalian gunakan. Yuk kita coba mempraktekkan cutting pertama, vegetable cutting. Yang pertama, kita harus memotong belakang dari wortel maupun depannya. Selanjutnya, kita akan bagi menjadi 2 bagian dan kita potong tipis. Julienne cutting ini berbentuk seperti korek api, tetapi harus lebih tipis. Oke, dan selanjutnya aku akan mempraktekkan cara memotong jardinier. Biasanya potongan jardinier digunakan untuk pelengkap di makanan seperti steak dan juga french fries. Teknik Brunoise. Tekniknya hampir sama seperti Julienne, tetapi Brunoise itu bentuknya seperti dadu-dadu kecil. Oke? Dan ini adalah salah satu bentuk potongan Brunoise. Dan selanjutnya potongan dice. Sebenarnya potongan dice dan Brunoise itu tidak jauh beda. Yang membedakan hanya ukuran. Di dice lebih besar daripada Brunoise. Dan kali ini aku akan mempraktekkan cara memotong macedoine. Dan ini adalah potongan macedoine. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan bedanya kelima vegetable cutting tadi? Selanjutnya kita akan ke cutting yang kedua, yaitu meat cutting. Dan untuk daging lokal, aku akan memisahkan lemak dari dagingnya. Itu yang disebut dengan proses trimming. Trimming bukan hanya bisa dilakukan di daging, tetapi di unggas maupun di ikan. Dan kali ini aku akan mempraktekkan proses pemotongan dari cube. Biasanya potongan cube ini digunakan untuk proses pemasakan yang disingkat dengan api kecil. Kita potong seperti ini. Untuk yang ketiga, aku akan mempraktekkan potongan dari mince daging. Setelah tipis, kalian boleh potong secara acak. Proses dari mince daging ini, kalian bisa menggunakan food processor sampai benar-benar halus, yang akan menjadi seperti ini. Dan selanjutnya poultry cutting, yaitu cara pemotongan daging unggas seperti bebek maupun ayam. Dan di sini aku akan menjelaskan 2 macam potongan untuk di poultry cutting. Ada fillet dan juga ada boneless. Boneless itu yaitu memisahkan daging dengan tulang. Dan untuk fillet biasanya kita menggunakan bagian dada ayam. Sisihkan antara kulit dengan daging ayam. Dada ayam yang sudah dipotong dan dipisahkan dari tulang akan seperti ini. Dan selanjutnya kita akan mempisahkan. Oke, dan jadi sudah. Untuk teknik boneless kita akan memisahkan antara paha ayam bawah dengan paha ayam atas. Sebelumnya akan kita potong terlebih dahulu dan akan kita belah perlahan tapi pasti. Setelah dirasa cukup untuk dipisahkan, lalu kita potong ujungnya. Jadi ini adalah teknik memisahkan antara tulang dengan daging yang disebut dengan boneless. Cutting keempat yaitu fruit cutting. Jadi ini adalah potongan untuk fruit cutting berbentuk wedges. Dan selanjutnya aku akan mempraktekkan cara pemotongan fruit slice pada buah melon. Kita potong ujungnya. Dan selanjutnya aku akan men-slice. Oke, dan seperti ini. Dan yang terakhir yaitu fish cutting. Di sini aku akan menjelaskan pemotongan fish cutting dalam bentuk finger fish, yaitu pemotongan yang dimana sebesar jari telunjuk. Seperti ini, finger cutting.
Nah, gimana? Cukup mudah bukan apa yang sudah aku ajarin? Jangan lupa untuk kalian praktekkan dengan bahan dan peralatan yang ada di rumah. Selamat mencoba! Tahukah kamu bahwa sebenarnya mengkonsumsi ikan tidak selamanya sehat? Okey, daripada video tu, cikgu nak kamu dapatkan idea bagaimana untuk menghasilkan okey. Yang ini kaedah pemotongan ni kalau digunakan untuk menghasilkan makanan yang kamu reka. Okey. Jika pemotongan yang kita lakukan dengan menggunakan peralatan-peralatan seperti pisau dan sebagainya, pemotongan yang dihasilkan tu dia nampak lebih menarik. Kaedah-kaedah pemotongan, cara-cara pemotongan dan juga reka bentuk dari segi pemotongan tu menyebabkan hasil daripada pemotongan sama ada kita memotong daging ayam, daging ikan, buah-buahan ataupun sayur-sayuran seperti carrot tadi ditunjukkan dengan pelbagai jenis potongan, dia menghasilkan satu bentuk tekstur makanan yang begitu menarik. Bila kita nampak saja seolah-olah nampak macam kita nak makan. Yang inilah yang dikatakan sebagai idea ataupun inovasi reka bentuk dari segi pemakanan. Tak kisahlah pemakanan apapun sekalipun yang kita nak reka. Jadi dari segi peralatan dan juga dari segi cara pemotongan itu mempengaruhi bentuk makanan yang akan kita produk. Okey. Kita tengok. Ditunjukkan yang kedua. Ini makanan-makanan yang viral. Okay. Kita sering tertanya-tanya apakah makanan viral di Malaysia yang wajib kita cuba. Malaysia merupakan negara yang kaya dengan pelbagai jenis genre makanan, dari makanan barat sehinggalah makanan kampung. Jelas menunjukkan variasi genre yang boleh didapati di sini. Makanan yang viral juga merupakan makanan yang kerap menjadi buruan ramai. Dan ini dia 6 makanan dan minuman viral di Malaysia ketika ini. Kek Lotus Biscoff ini viral pada tahun ini semasa musim Perintah Kawalan Pergerakan PKP kerana proses pembuatannya yang tidak perlu dibakar. Kek ini tidak perlu menggunakan oven kerana makan sejuk-sejuk pun masih lagi sedap. Penggemar pancake atau nak cuba kelainan untuk buat sarapan pagi atau minum Okey, kita tengok viral yang pertama tadi ni, kek yang tidak perlu dibakar. Nampak tak? Kita punya idea ataupun inovasi baru. Musim PKP ni ada yang reka satu kek yang mana kek tu tidak dibakar. Direka kan, nampak. Jadi diviralkan dan disebabkan viral tersebut ramai orang nak cuba rasa kek ni. Sebab tak pernah ada lagi kek yang tidak dibakar. Nampak tak dia punya idea pemakanan tu? Idea daripada pemakanan tu dan diviralkan, dipasarkan, diiklankan dan dia menjadi buruan ramai. Okey, nampak tak? Dia punya asal kejadian bagaimana sesuatu makanan itu boleh diproduk. Okey lah. Dia faham tak apa yang cikgu nak sampaikan? Nanti kita teruskan. Okey, ni viral yang kedua. Ini untuk buat sarapan pagi atau minum petang. Mesti cuba souffle pancake ini yang viral semasa musim Perintah Kawalan Pergerakan tempoh lalu. Sungguh gebu, lembut dan sedap dinikmati. Okey, cuba tengok dia punya hasil pemotongan. Itu sebab tu cikgu kata tadi, tengok pemotongan strawberry. Nampak tak strawberry? Nampak tak strawberry? Okey, strawberry tu. Okey. Nampak strawberry tu? Tengok dia potong kan? Dia potong, lepas tu dia potong dua saja tapi nampak menarik lah. Kemudian dia letakkan dia punya daun pudina tu. Yang memang best ni. Nampak pun, kita nampak dari segi dia punya presentation dia, dari segi persembahan makanan ni nampak macam kita nak makan tu. Ada tarikan. Dengan jam ataupun aiskrim maupun whipped cream.
Vietnam Spring Roll merupakan satu lagi makanan viral yang diikuti oleh rakyat Malaysia. Makanan ini menjadi viral setelah ada yang mencipta resepi halal bagi spring roll ini kerana dikatakan rice paper yang dijual di Nampak tak? Ni Zana. Nampak tak dia? Nampak. Nampak makanan ni tak ada lagi dalam pasaran kan? Nampak tak dia punya rekod bentuk tu? Ya, nampak. Nampak dia buat asal makanan Vietnam. Asal makanan Vietnam diubah supaya orang Islam boleh makan. Kemudian dia buat tu seolah-olah macam benda baru dan dia punya kita nampak ni macam semalam. Dia nampak macam kita nak makan tu kan? Dia punya udang dia punya salad dia punya daun pudina dah nampak. Di Vietnam ada yang tidak halal. Oden adalah makanan yang sangat popular yang terdapat di Family Mart. Lebih-lebih lagi para remaja yang sering berkunjung ke pasaraya itu. Namun dengan cara buatan yang mudah, ianya mula viral dengan oden buatan sendiri yang seakan sama dengan pasaraya tersebut. Oden, biasa makan tak oden Ana? Biasa makan. Sedap. Sedap juga. Sebab dia ada Maggi, lepas tu ada macam-macam. So no. Cikgu tak pernah rasa kan, tapi dia punya idea dia buat kan, nampak makanan tu. Tapi pedas cikgu. Pedas? Oh. Nampak tak dia punya idea macam mana dia nak buat makanan tu yang orang lain tak buat tu kan? Kita nak tu lah idea tu. Jadi bila dia buat tu benda baru, kemudian diiklankan, viral tu iklan sebenarnya. Kan diiklankan, lepas tu dia mendapat pasaran. Orang tahu sekali, orang semua tahu, orang nak makan. Nampak tak? Okey. Kondok merupakan antara makanan ringan yang menjadi kegilaan remaja masa kini. Satu lagi ni, apa kondok? Kondok cikgu biasa makan, kondok. Biasa makan viral. Apa ni? Kondok ni cikgu rasa kalau kita lalu jalan nak pergi ke Lustak tu kan, Tan Farmer tu, ada satu lori tu je. Ataupun dekat dengan KFC. Banyak kedai-kedai dah ni. Banyak lah. Cikgu duduk makan tu, ada satu lagi tu lori ni yang dekat dengan KFC tu, dia je kondok tengok. Mahal ni kondok ni kan. Satu saja dah RM7 lah. Dia lah cikgu beli tu dah RM9, RM8. Cikgu tak ingat lah, RM7-8 tu lah. Mahal ni. Kalau kita beli 5, kalau 5, cikgu bagi RM50 tu anak cikgu makan lah 5 orang dengan cikgu kali. Buat sendiri. 5 orang, 5 kali 8 dah RM40 tu. Dalam tu sedap dia punya keju dia. Dalam tu sedap kan, dalam tu dia buat keju kan. Dalam tu dia buat keju, lepas tu dia buat apa lagi, benda apa tu. Lepas tu bila kita makan tu dia sedap lah. Bila kita makan sekali kita nak makan pula kondok. Yang menariknya tentang kondok ini adalah keju tarik yang terdapat pada kondok tersebut. Trend tarik keju panjang-panjang antara medium popular di Instagram. Okey. Dia menggunakan keju cikgu tak tahu, keju yang biasa dijual di supermarket tu, dia tak panjang-panjang macam tu. Dia masak lain ke Adana? Dia masak lain kot. Dia masak lain kan? Dia guna keju yang mozzarella. Kalau keju biasa tak boleh Tak boleh tarik. Tak boleh tarik. Dia kena ada keju. Keju tu cikgu rasa mahal tu. Mahal keju tu. Kalau kita pergi Jaya tu nak beli hak kecil tu pun mahal, RM3-4 tu. Sebab tu dia harga dia mahal. Ternyata tempoh Perikatan Kawalan ni apa dia ni? Benda apa ni? Dia minuman kan? dan pergerakan ini digunakan sebaiknya oleh rakyat Malaysia dengan mencuba resepi kopi viral. Dalgona Coffee popular dari TikTok. Yang ni kopi dua layer ni. Dalgona je. Dalgona Coffee. Yang ni pun biasa makan ni?
Biasa cikgu biasa buat. Sedap. Tapi payah sikit lah. Nak kena kacau dia tu sampai kembang. Untuk info dan perkembangan politik yang lebih dan TV One Channel. Okey, yang ni dia punya last dia. Okey, dia buat dia punya kopi 2 layer. Kadang-kadang ayak Bandung pun kadang-kadang dia buat 3 layer juga. Ayak teh dia campur ayak 3 layer tu. Ada Bandung, ada teh ais, ada apa lagi satu. Dia buat 3 layer juga. Ni kopi ni dia buat 2 layer ni. Kan? Jadi makanan-makanan ni dia punya inovasi makanan ni dia nampak dia lebih menarik. Ada lagi benda-benda lain yang kita boleh reka tapi nak dapat idea tu cukup susah. Jadi berbalik semula kepada nota tadi. Berbalik semula kepada nota. Tengok tu. Okey. Nampak tak? Jenama kan tadi ada 6 tadi kan, 6 yang makanan viral tu dia ada dia punya jenama ni. Cuba jenama yang ada yang kita tengok dari 6 jenama tu, dia tidak ada cap dagangan. Nampak tak dia tak ada cap dagangan sebab dia makanan biasa. Jadi bila makanan biasa yang tidak dipatenkan, maksud dipatenkan ni ialah kita kena daftar dengan apa ni, kita kena daftar dengan syarikat, pendaftaran syarikat yang mengatakan bahawa ataupun institusi yang mengiktiraf seperti SIRIN ataupun yang seumpama dengannya, di mana apabila kita mengeluarkan jenama tersebut, contohnya tadi kopi 2 layer, kita namakan dia apa nama sekalipun, dan kalau orang lain nak tiru, tak boleh tiru. Macam contoh macam ayam KFC lah. Ayam KFC tu dia dah patent kan. Jadi maksud dia tidak ada siapa pun yang boleh jual selain daripada ayam KFC. Itu nama KFC. Dia patent, jadi orang lain tak boleh jual lah. Macam McDonald juga dia dah patent kan. Jadi orang lain tak boleh jual. Apa lagi? Makanan-makanan yang lain, Big Apple tu sama, donat tu kalau dia dah buat dah, orang lain tu tak boleh, tak ada. Jadi kalau kita nak reka makanan tu, jadi kita kena bayar sedikit lah untuk pendaftaran dari segi cap dagangan tu. Kalau kita tak mau bayar untuk nak mempatentkan kita punya makanan, kita just viral sajalah dan orang lain boleh tiru. Sebab tu kita dapati kalau tiap-tiap kali makanan viral tu, nanti ada orang lain yang akan tiru dan dia akan banyak lah siri-siri dia ataupun edisi dia akan banyak lah dia punya rasa dia tak sama kan. Itu di antara benda-benda yang cikgu nak bagi tahu hari ini, iaitu yang pertama sekali, bagaimanakah kita nak menghasilkan satu reka bentuk makanan yang mempunyai inovasi yang moden dan orang lain tak buat lagi. Dan cikgu dah tunjukkan kepada kamu cara-cara pemotongan yang menyebabkan persembahan makanan kita nampak menarik dan tertarik. Orang lain tengok dia tertarik. Okay. Kemudian kita ada, cikgu dah terangkan kepada kamu bagaimana kita nak patentkan supaya kita punya produk tidak ditiru oleh orang lain. Kebanyakan di antara kita tak mengetahui bahawa makanan pun boleh dipatentkan. Jadi nanti kalau kamu dah besar nanti, kamu nak buka syarikat, kamu nak buat produk kamu sendiri dan kamu kalau ada lebihan duit untuk patentkan supaya orang lain tak boleh tiru jenama kamu. Okey, baik. Yang tu saja yang cikgu nak
atau hari ini sebagai kerja rumah, sebagai tugasan. Lepas cikgu akan tanya balik. Yang pertama, cikgu nak kamu buat satu video, ciptakan satu makanan yang baru. Boleh tak? InsyaAllah boleh. Reka satu bentuk makanan yang baru. Kamu videokan dalam 2-3 minit. Ni bentuk makanan, buat sikit, lepas tu hasil dia. Tak kira apa pun. Yang simple-simple. Kemudian hantar ke cikgu. Okay, itu kerja yang cikgu bagi untuk minggu ni. Okay, ada apa-apa soalan katanya? Ada. Kalau tak ada apa-apa, saja untuk hari ini, dan kita jumpa semula minggu depan pada hari yang sama dan masa yang sama. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Salam.